Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, so hari ni kita buat online, maka pada hari Khamis nanti saya akan beri tugasan kepada anda. Right, so senanglah sebab seperti anda tahu hari Khamis tu terlalu pagi mungkin ada di kalangan anda terlewat bangun ke apa. So nanti anda buat tugasan setelah anda terima tugasan yang saya beri nanti. Okay? Okay. So hari ini kita akan pergi ke topik baru masih berkaitan function dan juga prosedur. Okay. Saya harap boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay. Alright. Okay. Sebelum ini kita telah mengenal pasti bagaimana bentuk pernyataan user defined function. Okay, tetapi untuk kali ini kita akan belajar dengan lebih mendalam cara menulis pernyataan function dan prosedur. Okay, nota saya telah berikan di dalam Google Classroom. Pastikan anda telah tulis ataupun cetak nota tersebut. Okay, so kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay, untuk menulis pernyataan function, bagaimana kaedahnya? Okay, pertama sekali anda kena tahu slide ini menerangkan cara menulis pernyataan function untuk user defined function. Okay, kerana apa? Untuk built-in function adalah function yang telah sedia ada. Okay, maka dia tidak perlu kita namakan. Kita tak perlu definekan nama function tersebut. Kita boleh guna terus fungsi sedia ada di dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okay, tetapi untuk user defined function, kita kena create, kita kena bina function yang baru dan kita kena beri definisi nama function tersebut untuk bahasa pengaturcaraan Python memahami apakah nama fungsi baru yang kita ingin wujudkan. So beza yang kita akan belajar ini menulis pernyataan especially untuk user defined function. Right? Okay, bagaimana untuk menulis pernyataan user defined function ini? Kalau anda nak tulis dengan lebih jelas menulis pernyataan user defined function, boleh ya. Right. So pertama sekali pada baris pertama kita tengok. Right, semua lihat pada baris pertama. Kata kunci pertama kita kena tulis adalah def. Okay, def ini bermaksud kita nak beri definisi. Kita nak bahasa pengaturcaraan Python memahami. Alright, kita nak beritahu bahasa pengaturcaraan Python, kita nak bina nama fungsi ataupun nama prosedur yang baru. Bila kita ingin menulis ataupun menyatakan fungsi ataupun prosedur yang baru, kita mestilah meletakkan keyword kata kuncinya def, define. Okay, seterusnya adalah nama function yang kita nak wujudkan. Okay, seperti yang anda tahu, nama function pada nota minggu lepas, nama function yang anda letakkan hendaklah berkaitan dengan tugasnya. Mestilah melambangkan tugas yang ingin dibuat. Bukan nama function tu anda boleh suka-suka buat. Okey, kenapa perlu letak nama function yang melambangkan tugas? Seperti yang anda tahu yang kita belajar semasa bab 1. Okey, apabila jika kita lihat pada bahagian fasa 5 dokumentasi di mana sekiranya pengatur cara lain mengambil alih tugas anda, pengatur cara tersebut perlu memahami tugas yang anda nak bagi pengatur cara lain senang faham. Good. Okey, sebab itu kita kena letaklah nama function yang betul, yang sesuai. Okey. Setelah pastikan nama function tu seperti mana kita belajar kita menulis senarai pun boleh ubah lah. Nama pun boleh ubah. Jika anda ingin nama anda tu nampak lebih kemas, nampak nak macam seolah-olah ada space, dia tak ada boleh space. So anda gantikan space tersebut dengan simbol underscore. Alright.
Kemudian letakkan bracket. Di dalam bracket tersebut adalah bentuk senarai parameter kita. Ada sesetengahnya senarai parameternya berbentuk satu perkataan. Ada senarai parameternya berbentuk unknown dan ada senarai parameternya kosong. Right? Tetapi anda kena fahamlah adakah perlu ataupun tidak anda perlu senarai parameter bergantung kepada tugas yang ingin anda jalankan. Okey, seterusnya tutup bracket dan pastikan pada baris pertama tarifan function dan parameter ni mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Jika anda tertinggal tanda titik bertindih ini, jika anda tekan enter dia tidak akan auto indent pada anda. Sebab saya dah cuba. Bayangkan anda tertinggal hanya satu simbol sahaja. Bila anda tekan je enter, dia tidak indent, tidak akan ada jarak pada bahagian baris kedua ini. So pastikan anda semak dahulu. Jika tidak auto indent, semak sekali lagi pada baris pertama, kemungkinan yang anda tertinggal ataupun mengalami kesalahan pada nama function. Okey, seterusnya pada baris kedua, ketiga dan seterusnya adalah merupakan badan function. Okey, badan function ini adalah maksudnya kita buat set arahan ataupun instruction untuk melambangkan tugasnya. Jika anda ingin pengguna ataupun mengisytiharkan pemalas, isytiharkan pemboleh ubah, ingin minta pengguna memasukkan data, semuanya kita letakkan pada badan function seperti mana yang kita telah belajar semasa di tingkatan 2. Kan banyak kita belajar dalam bentuk Python. So macam-macam segala proses pengiraan ke apa, paparan semua kita letak dalam badan function. Return nilainya. Kenapa perlu ada return ni? Okey, anda rujuk nota pada slide berikut di mana return itu adalah untuk memulangkan nilai atau output yang dihasilkan oleh function tersebut. Tetapi pernyataan return hanya memulangkan satu nilai sahaja. Okey, jika ada nilai lain, maksudnya lebih daripada satu nilai, kita akan lihat pada slide seterusnya nanti. Right, di dalam Python nilai berupa satu nilai tunggal atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Right, biasanya satu nilai. Tapi jika ingin melebihi daripada satu nilai, dia ada cara yang lain untuk kita buat. Kita kena gunakan tanda koma. Okey, ingat di dalam penulisan pernyataan user defined function, right, diakhiri pada akhir atau cara tersebut mesti ada keyword return. Okey, tetapi ada sesetengahnya tidak ada keyword return, tetapi anda kena fahamlah mengapa pernyataan tersebut tidak ada keyword return sedangkan dia masih di bawah user defined function. Sebab tu sebenarnya bila soalan beri kepada anda kena faham betul-betul. Adakah ini jenis user defined function ataupun prosedur? Ada kala kod arahan ni dia mengelirukan anda. Okey, sebab tu saya minta anda cuba untuk menaip kod arahan yang telah diberikan dan anda akan nampak bagaimana bentuk penulisan kod arahan tersebut dengan paparan outputnya. Mengapa jadi sedemikian? Jika saya type mengikut apa yang diberikan cikgu, adakah dapat seperti yang cikgu dapat? Okey, alright, kita lihat satu contoh penggunaan function untuk mencari luas bulatan. Okey, ini adalah merupakan contoh penggunaan function mencari luas bulatan. Ingat, jika anda ingin masukkan sebarang ayat, okey, jika anda ingin masukkan sebarang ayat, pastikan anda letakkan simbol hashtag. Hashtag ini anda tulis ayat macam mana sekalipun, walaupun ada space tidak akan mempengaruhi bahasa pengaturcaraan anda. Pastikan ada hashtag lah. Okey, seterusnya jika tidak mahu hashtag, tak apa sebab biasanya kalau kita sebagai pengatur cara jarang ada hashtag ni. Melainkan macam kita nak baru belajar basic, daripada masa ke semasa kita nak faham okey ini untuk proses apa, hashtag yang ini untuk proses apa, kita nak faham untuk
dengan lebih jelas satu persatu mengapa kita buat sedemikian. Bila anda dah lebih pakar, dah lebih mahir, barulah kita kata apa? Baru kita tak perlu ada hashtag penjelasan dengan lebih mendalam. Okay? Alright. Seperti mana yang anda tahu, untuk mencari luas bulatan, awak telah belajar di dalam subjek matematik. Siapa yang tak tahu tu, luas bulatan bermaksud area of circle. Okay. So how you want to find area of a circle in the maths? You just use the formula of pi r square. Itu biasa kan kalau you all belajar dalam matematik. Right? What is the formula of area of circle? Alright, area of circle equal pi r square, teacher. Okay? So tetapi di dalam sistem kita tak boleh cakap sebab komputer tak faham. Okay? Alright, so bagaimana untuk membuat? So kita beri. Kita nak bahasa pengaturcaraan tahu, kita nak buat tugas untuk mengira luas bulatan, maka memberi definisi pada bahasa pengaturcaraan tersebut. Kita letakkan define. Tugasnya adalah untuk mengira luas bulatan. Kemudian bracket, diletakkan parameter. Senarai parameter yang digunakan adalah jejari. Okey, cikgu kalau letak J boleh tak? Anda kena faham. Adakah pengaturcara lain boleh faham apa parameter, apakah maksud parameter yang anda ingin gunakan. Okay. Alright. So seelok-eloknya nama parameter, nama pemboleh ubah yang digunakan mestilah orang lain boleh faham. Walaupun anda tahu pi r square, pi j square, kalau bahasa Melayu kan pi j square. Maksudnya cari luas bulatan. So eloknya nama parameter juga diletakkan dengan nama yang mudah difahami dan diakhiri dengan tanda tutup kurungan dan diakhiri dengan tanda titik bertindih. Okey, kita dah selesai baris pertama dengan kita isytiharkan nama function yang kita nak bina. Okey, seterusnya pada baris kedua dan seterusnya adalah merupakan proses badan function. Okey, seperti mana kita dah belajar form 2. Okey, kita tahu dah pi r square tu adalah formula luas bulatan. First kita kena isytiharkan pemala iaitu nilai pi sebab komputer tidak tahu apakah nilai pi tersebut. Okey, so pertama sekali isytiharkan nilai pemala. Ingat, apakah maksud pemala? Pemala adalah nilai yang tidak akan berubah. Nilainya macam tu je, constant. Okey, so pi ni kita panggil sebagai pemala. Okey, so kita isytiharkan nilai pemala iaitu 3.142. Jika anda tidak mahu nilai pemala disebut sebagai 3.142, anda ingin masukkan 22/7 terpulang. Okey, saya takut nanti dia punya nilai tu lagi panjang lah sebab anda tahu kan kalau you all guna calculator 22/7 nilai titik perpuluhannya akan jadi panjang. Boleh juga. Okey, terpulang bagaimana bentuk yang anda ingin buat. Okey, kemudian luas dimasukkan dalam badan function. Seterusnya adalah bagaimana proses untuk mengira luas. Ingat, pada bahagian luas ini tidak boleh namanya sama dengan nama yang kita telah gunakan. Okey, luas sama dengan pi kali jejari kuasa 2. Ingat, power of kita menggunakan nilai simbol star 2 kali. Itu bermaksud kuasa 2. Return luas, kita nak pulangkan kembali nilai luas. Seterusnya pada program utamanya, luas bersamaan, dia tarik balik nama function dan masukkan nilai parameter dia. So ini adalah kita panggil parameter. Bila kita telah memasukkan nilainya, kita panggil sebagai argument. Okay, luas ini adalah dia tarik pada bahagian ini nak bagi tahu luas tetapi menggunakan nama fungsinya dan memasukkan nilai argument. Nilai argument ni untuk dimasukkan pada senarai parameter ini. Dan output yang akan dipaparkannya adalah luas bulatan ialah tambah dengan format luas yang kita akan dapat nanti ni mestilah 1 titik perpuluhan. Float ni sebab apa? Nilai titik perpuluhan.
Dan jika anda buat pengiraan, luas bulatan yang kita akan dapat 78.5. Sedangkan kalau ikut pengiraan yang betul, kita round off. Kalau anda pakai round off, anda patutnya dapat 78.6. Nampak tak beza titik perpuluhan dan juga round off. So anda kena faham dengan betul. What is a perimeter again? Perimeter tu seperti mana nama kita nak letak nama pemboleh ubah lah. Nama nilai kita nanti. Good Norman, nama pemboleh ubah yang ada kaitan. Nama pemboleh ubah ni biasanya di sini kan. Alright. Kalau anda terlupa ni, parameter dimasukkan nilai dalam ni. Ni biasanya nama pemboleh ubah. Tetapi kita tak panggil ni pemboleh ubah sebab biasanya pemboleh ubah pada kita nak istiharkan itu. Dalam ni, dalam kurungan ni kita panggil parameter. Jika anda rujuk buku teks tingkatan 3, saya tak bawa. Oh ada tak? Ada buku teks, sekejap ya, saya tunjuk. Di dalam nota saya pun ada. Apakah maksud parameter terdapat pada bahagian ruangan? Tahukah anda? Pada ruangan tahukah anda diterangkan maksud parameter tersebut. Sekejap ya. Lambat sedikit paparannya. Diterangkan dengan lebih jelas apakah maksud parameter. Sekejap saya cuba ambil buku lah. Online ni slow pula. Okay, anda cuba tengok apa? Okay, right. So jika anda buka muka surat 169, ni kan? Oh tak nampak. Muka surat 169, pada bahagian ruangan tahukah anda, parameter adalah merupakan pemboleh ubah yang digunakan oleh suatu function ataupun prosedur. Ada seperti pemboleh ubah untuk digunakan sebagai function ataupun prosedur. Okay, itu adalah parameter. Okay, so ini nama parameternya. Tetapi bila kita masukkan nilai, kita panggil sebagai argument. So anda kena faham lah. Alright, so saya harap kat sini ingat nama function kita isytiharkan. Di dalam ini merupakan proses function yang kita ingin wujudkan. Dari returnnya kita akan kembalikan nilainya. Okay, alright. So bagaimana jika kita ingin melakukan ataupun ingin membina function yang mengembalikan banyak nilai, bermaksud nilainya melebihi 2, paparannya ada 2. Macam ni 1 je. Tapi biasanya kalau nak kembalikan banyak nilai, right? Ini di sini saya beri 2 contoh. Satu contoh menggunakan istilah built-in function. Yang kedua contoh adalah user defined function. Okay. So kita lihat dahulu bagaimana kita menggunakan istilah div mode ini. Div mode ni bermaksud divide, division. Kita nak melakukan hasil bahagi. Alright. Contoh programnya kita boleh lihat hasil bahagi dan baki. Hasil bahagi dan juga baki. Sama dengan kita gunakan istilah yang ada div mode, iaitu nilainya 13 bahagi dengan 4. 13 bagi dengan 4. Lihat, untuk built-in function tidak ada perkataan def. Okey, ingat built-in function tidak ada perkataan def. Okey, seterusnya print hasil bahagi ialah kita nak paparkan outputnya. Hasil bahagi ialah tambah string. Kenapa tambah string? Kerana ini adalah merupakan
integer. Nilai ini adalah integer, tetapi kita nak gabungkan dengan satu perkataan seperti ini, sebab tu kita kena ubahkan, kita tambahkan keyword jenis data string, hasil bahagi dan print baki ialah str baki. Apakah bakinya? Okey, di mana jika anda melakukan pengiraan 13 bahagi 4 secara bentuk lazim. Ini kalau bahasa Inggeris I'm not sure lah apa nama dia. 13 bahagi dengan 4. Okey, maka baki anda akan dapat, alright, hasil bahagi ialah 3. Ini nilai yang anda akan dapat pada bahagian atasnya. Okey, sekejap. Saya tak bawa touchpad saya pula. Okey, sekejap Saya tunjuk contoh. Okey, di sini adalah saya nak tunjukkan bagaimana. Oh, terima kasih Kak. Di sini kita lihat jika anda melakukan 13 bahagi 4. Ini 4 bagi 13. 4 bahagi 13 bahagi dengan 4. Jika anda melakukan bentuk lazim, 13 bagi 4 berapa? Kita pilih 3. Okey. Kita pilih 3. Seperti ini. Right. So, kita letak apa kat bawah? Kita letak 12. Right. So, bila anda buat penolakan pada bahagian ini, so 13 tolak 2, you akan dapat 1. Sebab tu hasil bahaginya ialah 3 dan bakinya ialah 1. Okey, itu adalah cara untuk bagaimana proses div mode tersebut berlaku, dan ini adalah paparan yang anda akan dapat. Sebab tu itu output yang ditunjukkan kepada anda. Okey, kat sini hasil bahagi ialah 3, baki ialah 1. Okey. Ini bermaksud div mode ni, dua nilai ni 13 bahagi dengan 4. Okey, div mode tu jika anda tidak memahami apakah maksud penggunaan dengan lebih jelas div mode ini, anda boleh rujuk W3 School. Apakah penjelasan dan bagaimana cara yang lebih cara lain untuk menggunakan kaedah ini. Okey. Seterusnya kita lihat pula contoh user defined function. Okey, untuk user defined function, jika kita ingin menunjukkan lebih daripada satu nombor pengiraan kuasa 2. Okey, di mana def kita beri definisi, kita ingin menjalankan tugas, functionnya kuasa 2, parameter yang kita gunakan adalah x dan juga y. Okey, x dan juga y. Kenapa tidak ada nombor lain? Itu sebab tu saya kata, apa parameter yang anda gunakan, pastikan orang lain boleh faham. Macam ni kita fahamlah kuasa 2. So nilai x dan juga y kita akan beri. Okey. KD1 bermaksud kuasa 2 yang pertama, bermaksud nilai x kuasakan 2. Kuasa 2 yang kedua, nilai y kita kuasakan 2. Return KD1, KD2. Nampak? Jika kita ingin meletakkan return nilai lebih daripada 1, kita mestilah letakkan di antara nilai pertama dengan nilai kedua, mestilah letak koma. Okey, seterusnya kuasa 1 dan kuasa 2. Right, sama dengan kita tarik nama function di sini, kita masukkan nilai argument bagi parameter x dan y. X adalah 5 dan y adalah 7. Okey, kemudian dia akan paparkan kuasa 2. Nombor pertama ialah, nampak ini merupakan string sebab ayat. Sedangkan ini adalah integer. So bila kita nak gabungkan, ingat, jika kita nak gabungkan suatu string dengan suatu nombor, okey, kita kena ubah nombor ini menjadi string. Sebab tu kita letak jenis datanya string.
Memang pening tapi itulah penjelasan yang betul sebab ini adalah merupakan nombor. Nombor dengan string tak boleh bergabung tapi bila kita nak gabungkan dengan string tu, okey, so kita kena letak. Kita kena letak ni, letakkan jenis data string kuasa 1, dia tarik kuasa 1. Print kuasa 2 nombor ialah string kuasa 2, dia akan tarik kuasa 2. So kuasa 2 nombor pertama 5 kan, 5 power of 2 you will get 25. Yang kedua kuasa 2-nya 7. Kuasa 2 nombor kedua ialah 49. 7 kuasa 2 adalah 49. Okey. Mengapa tidak gunakan KD1, KD2? Sebab kat sini kita namakan nama pemboleh ubah kita KD1, KD2. Okey, seperti yang anda tahu, ada yang tidak nama pemboleh ubah, ada bahagian yang tidak boleh sama. Sebab di sini kita ini adalah merupakan nama pemboleh ubah untuk kita melakukan proses. Okey, ini adalah nama pemboleh ubah yang kedua untuk kita melakukan proses pengiraan. Tetapi untuk mendefinisikan, mengenal pasti nilai yang terdapat dalam argumen ni, kita kena guna yang berkaitan juga tetapi namanya mestilah berbeza. Okey? Sebab tu dia macam pening sedikit kan? Okey? Di sini kenapa dia tak tarik KD1? Kenapa dia tarik kuasa 1? Sebab tu kena faham betul. Kuasa 1 bermaksud dia akan pergi ke sini. Kuasa 2 nombornya yang ini. Okey, tapi dia faham. Kita terus masukkan pada proses yang kita letak pada badan function bahagian berikut. Okey? Alright. Ada yang dah cuba tak? Saya takut bila saya terangkan, you all tak cuba, nanti you all pening. Ramai dah cuba type tak? Dah cuba. Okey, bagus Norman. Okey? Sebab bila you all tak cuba, nanti you all tak faham. Okey, tapi macam saya katalah, ada setengah contoh yang saya dapat, masih ada ralat. So rujukan saya memang W3 School lah untuk saya nilai kenapa dapat ralat. So saya baiki di situ baru saya tunjuk pada nota yang saya berikan kepada anda. Okay? Alright. Okay, pada bahagian ini yang mungkin pening pada anda. Okay, jika anda lihat slide ini. Okay, slide ni yang mungkin mengelirukan anda. Jika anda lihat contoh 1 dan contoh 2, ini adalah merupakan function. Tetapi tak ada return. Nampak? Sedangkan kita belajar tadi apa? Diakhiri kod atau cara function tersebut. Lastnya, akhirnya mestilah letakkan perkataan return. Okay? Nampak beza tak? Tiba-tiba yang ini tidak slide ini kalau anda rujuk tidak ada keyword return kerana dia telah memasukkan nilai argumen di dalam bracket. Nampak? Nilai argumen telah dimasukkan terus di dalam bracket. Okey, contoh kalau anda nak kat sini kan. X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Anda boleh cuba sebenarnya tetapi anda akan nampaklah apakah bentuk paparan yang anda terima nanti. So anda boleh nampak perbezaan. Boleh sebenarnya tetapi dia ada cara yang anda perlu faham. Okey. Kita lihat dahulu contoh 1. Def definekan di mana kita nak beri ucapan. Nama fungsi kita adalah untuk beri ucapan. Okey, di mana nama parameter kita yang pertama adalah nama dan parameter yang kedua kita adalah message. Tetapi argumen nilai bagi nama ini adalah Aisyah. Message nilai argumen pening dah saya nak cakap kan. Okey, nilai argumen bagi message adalah selamat datang. Nampak ini nama parameter ni. Nama dan message-nya adalah merupakan parameter. Tetapi dia terus masukkan argumen di dalam parameter ini iaitu Aisyah dan juga selamat datang. Okey, tetapi ingat bila anda memasukkan berbentuk perkataan mesti ada apostrophe di atas ni. Tanda pembuka kata. Pembuka dan penutup kata. Okey, berbentuk ayat mesti ada pembuka dan penutup kata. Okey. Tanda titik bertindih sama print. Dia terus outputkan dia. Dia terus ada paparan
Nama tambahkan dengan buka dan tutup kata tambah mesej. Okey. Kenapa ada ini? Siapa boleh cakap? Kenapa ada pembuka dan penutup kata pada ruangan Space. nama? Space. Yes, good, bagus. Space. Kalau anda tidak letak ini nama plus mesej, dia akan dapat Aisyah terus rapat selamat datang. Aisyah rapat terus selamat datang. Bagus. Siapa yang jawab tadi? Maksudnya anda faham. Okey. Anda kena faham lah. Yang ini kenapa tak ada string? Kerana ini adalah merupakan perkataan. Aisyah merupakan satu perkataan. This one pun satu perkataan. Maka tidak ada string di sini. Tak adalah tulis print, nama, tambah, str. Tak ada. Sebab semuanya adalah bentuk satu perkataan. Sama. Semua sama jenis data. Okey, ingat. Tambah ini bermaksud kita nak ada space di antara Aisyah dan juga mesej kita selamat datang. Dan dia akan terus tarik. Dia letak beri ucapan. Okey, kenapa parameter di sini kosong? Sebab, kenapa dalam bracket ni kosong? Sebab kita dah masukkan semuanya di dalam bahagian ini. Pada bahagian baris pertama ini. Okey, so output yang anda akan dapat Aisyah selamat datang. Okey, bagaimana jika kita nak tukar nama Aisyah ni kepada nama lain? Sama sahaja, right? Kita guna sama sahaja untuk baris pertama dan baris kedua. Tetapi beri ucapan, diubahkan nama parameternya. Diubah nama nilai argumennya dengan meletakkan nama balen. Okey, diubah letak nama balen. Ingat, perkataan mesti ada pembuka dan penutup kata. Walaupun di sini Aisyah bila dibaca keyword pertama, nilai pertama parameter ini dia dah tak baca Aisyah. Dia baca balen. Okey. Alright. Bagaimana pula jika saya ingin tukarkan perkataan pertama, nama dan perkataan kedua? Pada bahagian mana yang akan ada perubahan? Contoh saya nak tulis Ali selamat pagi. Yes, good Norman. Put comma. Put comma dalam beri ucapan. Contoh beri ucapan, anda letak bracket, pembuka kata Ali, penutup kata, comma, jarakkan, pembuka kata selamat pagi, tutup kata, baru tutup bracket, letak comma. Anda akan dapat output yang berbeza. Okay? Sebenarnya ada contoh ketiga, tapi saya saja buat contoh ketiga tu sebagai soalan secara lisan. Okey, maksudnya banyak ada yang di antara anda telah memahami sebenarnya cara menulis function. Ingat, nampak jika nilai argumen telah dimasukkan di dalam ini masih merupakan function. Itu yang pening kadang-kadang tau bila soalan tanya. Sebab tu saya jaranglah tanya soalan yang susah-susah, melainkan kalau soalan tu daripada pihak PBD semua tu kena guna baru saya guna. Tapi kalau boleh buat sendiri, saya kalau boleh elakkan soalan macam ni lah. Takut nanti you all confused. Okay? Alright. Seterusnya, bagaimana untuk menulis pernyataan prosedur? Okay, menulis pernyataan prosedur hampir sama seperti mana kita menulis pernyataan function. Cuma, untuk pernyataan prosedur di hujungnya tidak ada return. Kebanyakan pernyataan prosedur tidak ada keyword return. Dan untuk senarai parameternya, nampak anda kena faham lah. Sama, anda boleh baca dengan lebih jelas. Okay, prosedur tidak memulangkan sembarang nilai. Badan prosedur, badan ni hanya terdiri daripada set arahan bagi tugas khas. Okay, so saya tak terangkan dengan lebih mendalam berkaitan ini kerana hampir sama dengan function tadi. Right, macam saya kata badan prosedur macam seolah-olah kita buat satu set arahan untuk melakukan proses prosedur yang ingin kita bina. Okay, alright. Seterusnya bagaimana untuk menulis pernyataan prosedur. Ini anda boleh baca, ini hanya diterangkan dengan lebih mendalam juga. Apa itu def, nama prosedur, mesti sama mencerminkan tugas khas.
Okay, jika ada input atau parameter, dinyatakan dalam tanda kurungan. Jika tidak, biarkan kosong. Last, ujungnya mesti tanda titik bertindih. So di sini hanya step untuk anda menulis pernyataan prosedur lah. Okay. Contoh penggunaan prosedur. Okay, adalah untuk mencetak nama. Ini hanyalah contoh. Dia ada banyak lagi contoh untuk penggunaan prosedur. Di mana untuk mencetak nama sebanyak bilangan yang dimasukkan. Okey. Kalau anda tengok macam seolah-olah macam function yang default argument tadi. Tapi kita akan nampaklah apa perbezaannya. Okey. Def cetak nama. Kita nak cetakkan nama kan. Sebab itulah tugas dia nak cetak nama. Nama parameternya bil. Bil kita tahulah secara umum adalah bilangan. Okay, kemudian kita nak paparan output cetak nama berapa kali. Okay, berapa kali. Ingat, ini adalah semua ni string. Tapi sebab kita nak tarik nilai nilai input ini iaitu integer. Nak gabungkan dengan perkataan. Kita kena letak jenis data, str string. For A in range, berapa bilangan? Jika A masih dalam julat bilangan, print namanya Siti Aisyah binti Ismail. Kita nak cetak nama tersebut sebanyak 4 kali. Okey. Selagi belum 4, dia akan ulang. Okey, so bila output yang anda akan dapat. Ya. For and range untuk nombor kan juga. Sorry? For in range. For A Bukan in untuk nombor range. Dia saja. macam apa dia? Bukan untuk nombor saja ke cikgu. Boleh guna string untuk for and range. Macam ni tau, sebab for A in range ni bermaksud range dia bilangannya apa? 4 kan? Ni nampak ni. Kita nak bilangannya 4. Okey. Bila nilai for A in range ni bermaksud selagi julat tersebut belum sampai 4, dia akan prosesnya akan berulang. Contohnya kita nak print namanya Siti Aisyah binti Ismail. Okey, kita bermula dengan nilai biasanya nilai indeks kita adalah 0. Okey. Alright. Jika kita range kita nilainya 4 kan. Okey, kita bermula dengan 0, dia akan print Siti Aisyah binti Ismail. Lepas tu diulang. Nilainya akan menjadi 1 pula. Okey, Siti Aisyah binti Ismail. Kemudian dia akan jadi nilainya 2. Print lagi Siti Aisyah binti Ismail. Ulang lagi 3 Siti Aisyah binti Ismail. Bila dah jadi 4, dia dah tak print dah. Sebab dah sampai julatnya 4. Okey. Dia ada kaitan sebab range ni dia ada sedikit kekeliruan. Bila ada pelajar dia tak faham range tau. Sebab range ni anda belajar semasa tingkatan 2. Okey. Dia ada banyak range ni. Dia ada range satu nilai parameter, berapa kali ulang dan berapa sampai julat mana dia kena stop. Sebab tu sebenarnya range ni kalau anda rujuk betul-betul, dia ada cara dia untuk memahaminya. Okey. Range ni kena ada kaitan dengan ni, bilangan ni. Sebab for A in range mengikut bilangan yang kita dah masukkan di sini. Okey. Range ni anda kena faham, range ni dia julat. Kita mula dengan indeks 0 bukan 1. Sebab tu selagi belum capai, alright, mesti nilainya sebelum dia akan berulang. Okey, biasanya penggunaan prosedur ni dia tidak ada kaitan dengan pengiraan, tapi ada juga yang memang takkan ada kaitan dengan pengiraan, tapi jangan pula anda tengok bilangan nombor mesti kaitan pengiraan. Oh, ni function, bukan. Okey, anda kena faham betul-betul apa kod arahan ini. Okey. Kan kat sini tak ada return. Yang ini juga tidak ada return. Nampak Sini pun tak ada return. Macam mana you nak bezakan yang kod arahan ini dengan kod arahan berikut? Okey. Jika anda lihat ini parameter. Okey, parameter yang kita masukkan bil. Okey, kita tidak memasukkan terus. Bagaimana kalau saya nak letak cikgu bil 4? Tak boleh. Dia ada cara untuk anda tahu sama ada kat sini kita boleh letak terus nilai argument tu ataupun tidak. Okey, so anda kena faham lah. Jangan confuse tau dengan kod arahan ini.
Okay. So yang kadang-kadang pelajar confused tu. Okay. Okay, so untuk hari ni kita belajar yang ini dahulu, tetapi untuk hari Khamis saya telah sediakan tugasan kepada anda iaitu ini. Yang ini saya belum bagi dalam Google Classroom. Okay, untuk tugasan ini, okay, right? Why don't you just put 4? Alright. Dia ada sebab tak letak 4 dekat situ. Okay. Alright. Pada tugasan yang ini, saya benarkan untuk anda buat perbincangan tetapi bukan meniru. Buat perbincangan boleh, tidak dibenarkan meniru. Bagaimana saya nak tahu anda meniru ke tidak? Dengan melihat nama-nama function yang anda buat. Ada pelajar dia tiru, yang ini nama function macam ni, yang ini pun sama. Proses tu kita akan nampak sama sebenarnya, tapi kalau anda nak berbincang pun, kalau nak berbincang tukarlah nama function, tapi pastikan nama function tu kan ada kaitan melambangkan tugas. Okey. Saya tunjuk draft dahulu kepada anda. Okey, di mana untuk minggu ni saya di sini saya bagi ada 4 kod arahan di mana anda lihat kod arahan tersebut, kenal pasti sama ada kod arahan ini function ataupun prosedur. Tak payah bagi tahu user define function, tak payah. Bagi tahu function ataupun prosedur saja. Tulis jawapan anda pada bahagian ini. Manakala nombor 3 pun sama dan juga nombor 4. Tulis 3 function ataupun prosedur. Tulis jawapan anda pada ruangan ini. Okay? Right. Dan seterusnya adalah untuk menghasilkan atau cara yang melibatkan function. Saya baru bagi function dahulu. Prosedur saya belum bagilah. Okay, untuk kali ni saya bagi function dahulu. Okay, nampak tak contoh yang saya bagi kat sini? Pada gambar ni kan. Ini function ataupun prosedur lah, nampak? Di sini apa agak-agak anda? Ini adalah prosedur sebab di akhirnya tidak ada keyword return. Kat sini function. Sebab nampak ujungnya return. Sebenarnya banyak yang you all boleh nampak kalau you cari contoh-contoh semua ada penggunaan function dan prosedur yang banyak digunakan dalam sistem yang sedia ada kini. Okay. Pertama soalannya, anda perlu bina kod atau cara menggunakan fungsi mencari luas segi 4 tepat. Okay. Bagaimana nak buat? Okay, slide hari ini saya tunjuk apa tadi? Mengira luas bulatan. Okay, contoh yang ini, kita cari apa tadi? Luas bulatan kan? So, gunakan slide ini sebagai rujukan anda. Tukarlah, jadikan luas apa tadi soalan? Segi 4 tepat. Okay? So, ubah sedikit sahaja. Dah senang dah. Okay, tak payah nak tiru-tiru. Dah segi 4 tepat. Yes, good Puan. Banyak lagi. Luas segi 4 tepat. Okay. Mestinya saya kalau tak bagi tahu pun you all akan buat macam tu. Okay. Alright, so gunakan yang ini. Tukarkan sedikit lah. So you all dah dapat soalan pertama untuk menulis kod yang ini. Okay. Tak payah tiru-tiru sebenarnya. Okay, this one pula bagaimana nak cari fungsi. Ingat masih fungsi bukan prosedur. Untuk mencari purata 3 nombor. This one anda kena fikirlah. Okay, boleh guna yang ini tetapi this one pada bahagian badan function ni anda kena tahu bagaimana untuk mengira purata 3 nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. So anda boleh buatlah. Okay, pada proses ini kemudian norm tu gunakan yang seperti ini jugalah. Ni norm 1, norm 2, norm 3, nombor apa dia. Saya dah gunakan this one, campurkan dengan this one, you all dah dapat jawapan nombor 2. Okay. Dan yang ketiga, cari BMI. Sama macam pengiraan, cuma anda kena tahu apakah formula BMI. Okay, contoh cikgu saya nak buat advance, saya nak pengguna masukkan nilai tinggi dan juga berat. Boleh, tapi banyaklah sikit kan kerja you all. Maksudnya anda kena minta input daripada
pengguna. Tak salah, boleh. Saya tak cakap salah sebab maksudnya anda ingin mencabar diri anda untuk buat sesuatu yang advance daripada kawan-kawan anda. Okey? Tak salah, boleh Cuma sebenarnya. Ya? boleh guna kerja khusus punya BMI ke cikgu? Memanglah kerja khusus yang buat kerja BMI tu. Okey? Kerja khusus ni different Okey. lah. Ada yang dapat kerja khusus tajuk BMI. Gunalah formula BMI tu. Tapi Saya copy paste kalau you cikgu. tapi Formula ingat boleh copy paste lah. But you have to do function dia. Yes, bagus. Betul cakap Khairil. Dia badan pengiraan BMI tu anda letak pada bahagian badan function. Tapi kena masukkan nilai function tu iaitu anda kena isytiharkan def apa. Itu. Tapi pengiraan BMI tu anda boleh masukkan badan function. Alright. Siapa yang buat tajuk BMI dah senang. Patutnya saya ubah kan. Saya tak perasan pula. Okay. So tugasan ni anda fikir dahulu bagaimana nak buat. Saya akan bagi pada hari Khamis lah. Tak naklah bagi awal kan. So you all draft macam mana nak buat semua. Ke you all nak hari ni? Kalau you all nak hari ni, you all boleh settle. So hari Khamis boleh. Macam kelas. Hari ni cikgu, hari ni. Khamis Khamis lah. Okay, Khamis lah. Fair and square. Okay, sebab 3 Islam pun saya bagi hari esok. Sebab mereka punya tugasan offline esok. Okay, so kalau you all nak bincang dengan 3 Islam pun boleh. Tapi ingatlah macam saya kata jangan sama. Okay, sebab this one ada berkaitan dengan PBD anda juga. Okay, so seperti anda tahu minggu depan ada sebahagian daripada anda dah akan hadir ke sekolah. Okay, so siapa yang hadir